Saya Madeline akan menerangkan generik dan trade name untuk obat diuretik termasuklah klasifikasi utama dan contoh obat yang biasa digunakan dalam amalan klinikal. Generic name ialah nama rasmi obat berdasarkan bahan aktif dan digunakan secara universal dan sama di seluruh dunia. Trade name pula adalah nama dagangan yang diberikan oleh syarikat farmasutikal yang mengeluarkan ubatan tersebut. Trade name adalah bertujuan untuk pemasaran dan selalunya mudah untuk diingat. Thiazide diuretik merupakan obat diuretik yang sering digunakan dalam rawatan kardiovaskular, terutamanya hipertensi. Obat ini bertindak di distal convoluted tubuh di buah pinggang. Contoh obat thiazide diuretik ialah hydrochlorothiazide ataupun nama trade name-nya adalah Acidrac atau Hydrodiuril. Yang seterusnya adalah indapamide, nama trade name-nya adalah Netrilix atau Luxol, dan seterusnya adalah chlorthalidone, nama trade name-nya adalah Hygroton. Loop diuretik pula merupakan obat diuretik yang paling kerap digunakan dalam kes kardiovaskular dan masalah lebihan cecair. Obat ini bertindak pada loop of Henle di buah pinggang. Loop diuretik mempunyai beberapa ubat, iaitu furosemide atau trade name-nya adalah Lasix atau Fusol. Yang kedua adalah bumetanide, nama trade name-nya adalah Burinex. Dan yang ketiga adalah torsemide, nama trade name-nya adalah Demadex. Osmotik diuretik pula merupakan sejenis obat diuretik yang berfungsi dengan meningkatkan pengeluaran air kencing melalui mekanisme osmosis. Obat ini meningkatkan tekanan osmosis di dalam tubuh ginjal lalu menyebabkan air ditarik masuk ke dalam tubuh dan seterusnya meningkatkan isi padu air kencing. Contoh obat osmotik diuretik adalah mannitol atau nama trade name-nya adalah Osmitral, dan yang kedua adalah glycerin, nama trade name-nya adalah Osmoglin. Calcium sparing diuretik merupakan obat diuretik yang membantu meningkatkan pengeluaran air kencing tanpa menyebabkan kehilangan kalium yang berlebihan. Obat ini bertindak di collecting darah untuk mengawal keseimbangan elektrolit khususnya natrium dan kalium. Contoh obat potassium sparing diuretik ialah spironolactone atau nama trade name-nya adalah Aldacron. Yang kedua adalah amiloride, nama trade name-nya adalah Midamor, dan yang ketiga adalah triamterene, nama trade name-nya adalah Darinia. Classification of the medication terbagi kepada 4 bahagian. Sesatunya adalah thiazide diuretik. Paling biasa digunakan untuk darah tinggi, mengurangkan air dan garam tetapi boleh mengurangkan kalium. Contoh ubat adalah indapamide. Yang kedua, loop diuretik. Digunakan untuk kegagalan jantung, penyakit hati atau masalah buah pinggang. Contoh ubatnya adalah furosemide. Mekanisme tindakan obat osmotik diuretik bertindak menarik air secara langsung ke dalam saluran ginjal melalui tekanan osmosis untuk dibuang. Ia biasanya digunakan untuk mengurangkan tekanan pada otak. Ia berlaku di seluruh nefron terutamanya di proximal tubule. Contoh osmotik diuretik adalah seperti mannitol dan glycerin. Mekanisme tindakan obat potassium sparing diuretik bertindak menghalang hormon aldosteron untuk membuang air dan natrium tetapi mengekalkan kalium dalam darah. Berlaku di collecting duct. Contoh obat untuk potassium sparing diuretik adalah seperti spironolactone, amiloride dan triamterene. Mekanisme tindakan obat untuk loop diuretik. Ia merupakan agen diuretik yang mengikat penyerapan semula natrium, klorida dan kalium di bahagian loop of Henle, yaitu satu struktur berbentuk lengkungan atau gelong di dalam nefron buah pinggang. Apabila garam tidak diserap masuk semula ke dalam saluran darah, ia akan kekal di dalam saluran urin. Lebih banyak garam yang terperangkap dalam urin, lebih banyak penghasilan air kencing. Contoh obat mekanisme tindakan obat untuk thiazide diuretik bertindak menghalang penyerapan semula natrium dan klorida, menyebabkan pengurangan isi padu darah secara sederhana untuk darah tinggi. Berlaku di distal convoluted tubule. Contoh obat thiazide diuretik adalah seperti hydrochlorothiazide,
indapamide, dan chlorothalidone. Saya akan menerangkan tentang kegunaan ubat diuretik. Ubat diuretik digunakan untuk mengurangkan lebihan cecair dalam badan dengan cara meningkatkan pengeluaran air kencing. Apabila lebihan cecair dikeluarkan, isi padu darah akan berkurang dan ini memberi kesan positif kepada sistem kardiovaskular. Seterusnya, diuretik juga digunakan dalam rawatan hipertensi iaitu tekanan darah yang tinggi dengan pengurangan isi padu darah, tekanan ke atas salur darah dapat dikurangkan dan seterusnya membantu menurunkan tekanan darah. Selain itu, diuretik juga digunakan dalam rawatan kegagalan jantung. Obat ini membantu mengurangkan beban kerja jantung dengan mengurangkan pengumpulan cecair dalam badan. Diuretik berkesan dalam mengurangkan edema periferi seperti bengkak pada kaki serta edema pulmonari yang boleh menyebabkan sesak nafas. Dengan pengurangan cecair di paru-paru, pernafasan pesakit akan menjadi lebih baik dan selesa. Secara keseluruhannya, diuretik memainkan peranan penting dalam pengurusan penyakit kardiovaskular kerana ia membantu mengawal tekanan darah, mengurangan beban jantung, mencegah komplikasi dan meningkatkan kualiti hidup pesakit. Hello, saya Muhammad Syukri Ramadan. Saya akan menerangkan kesan sampingan bagi ubat-ubatan diuretik yang biasa digunakan dalam rawatan kardiovaskular. Kesan sampingan bagi kumpulan ubat thiazide diuretik. Ubat yang pertama ialah hidrochlorothiazide. Kesan sampingannya ialah berlaku hipokalemia, dehidrasi dan hipotensi. Selain itu, pesakit juga mungkin berisiko mengalami hiperglikemia serta hiperurisemia yang boleh mencetuskan serangan gout. Ubat yang kedua ialah indapamide. Pesakit boleh menyebabkan hipokalemia, pening dan sakit kepala. Kesan sampingan bagi diuretik iaitu ubat furosemide sering menyebabkan hipokalemia, poliuria dan dehidrasi dalam dosis tinggi yang boleh mengakibatkan otoksisiti serta kelemahan otot dan pening. Bagi ubat yang kedua ialah bromotilide, boleh menyebabkan hipokalemia, dehidrasi, hipotensi serta pening dan kekejangan otot akibat ketidakseimbangan elektrolit dalam badan. Sementara bagi ubat tosmide pula, dia pesan sampingan bagi osmotik diuretik iaitu ubat mannitol boleh menyebabkan dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit dalam keadaan tertentu. Ia juga boleh meningkatkan beban cecair dan mencetuskan edema pulmonari serta sakit kepala dan menyebabkan muntah. Untuk ubat yang kedua ialah glycerin, akan menyebabkan loya, muntah, sakit kepala dan dehidrasi terutama jika digunakan secara berlebihan dan mengakibatkan gangguan elektrolit. Untuk kumpulan ubat yang terakhir iaitu potassium sparing diuretik. Ubat yang pertama ialah spironolactone, menyebabkan hyperkalemia yang serius. Selain itu, kesan sampingan hormon seperti gynecomastia pada lelaki dan gangguan head pada wanita juga boleh berlaku akibat rasa pening dan keletihan. Selain itu, ubat amiloride memberi kesan sampingan utama seperti hyperkalemia di samping loya dan muntah dan pening. Ubat yang terakhir Teranteren. Tindakan kejururawatan. Yang pertama adalah berdasarkan 7 right. Right pertama adalah right patient. Pastikan ubat diberikan kepada pesakit yang betul. Semak nama dan nombor ID pesakit. Contohnya, Encik Ali, 56 tahun, hipertensi. Yang kedua adalah right drug. Pastikan ubat sesuai untuk penyakit pesakit. Jangan beri ubat lain yang tidak berkaitan. Contohnya, memberi amlodipine untuk hipertensi dan bukannya memberi metformin. Yang ketiga adalah right dose. Dos yang tepat dapat mengelakkan berlakunya overdose. Semak preskripsi dan kesesuaian mengikut berat badan atau umur pesakit.
Contohnya 5-AMG sekali sehari amlodipine. Yang keempat adalah right route. Laluan pemberian ubat mesti betul sama ada melalui oral, IV, IM ataupun subcut mengikut arahan dokter. Contohnya tablet amlodipine diberi secara oral. Yang kelima adalah right time. Masa ubat penting untuk keberkesanan ubat. Ubat mesti diberi mengikut jadual dan konsisten. Contohnya jam 8 pagi setiap pagi hari. Yang keenam adalah right reason. Ubat mesti diberikan atas sebab yang betul. Pastikan indikasi ubat sesuai. Contohnya amlodipine untuk menurunkan tekanan darah dan cegah stroke. Yang ketujuh adalah right documentation. Pencatatan penting untuk keselamatan pesakit. Catat pemberian ubat, dos, masa dan kesan sampingan yang selepas pemberian. Contohnya, catat amlodipine 5 mg, 8 pagi, tekanan darah stabil. Yang kedua adalah precaution. Yang pertama adalah semak alergi ubat sebelum memberi ubat. Alergi ubat boleh menyebabkan reaksi serius kepada pesakit. Pemberian ubat kepada pesakit yang alergik boleh menyebabkan sesak nafas, ruam ataupun anafilaksis. Contohnya, pesakit alergi aspirin, jangan beri aspirin untuk rawatan penyakit jantung. Yang kedua adalah tekanan darah, irama, denyut jantung dan ECG. Ubat kardiovaskular boleh menurunkan tekanan darah dan mengubah irama jantung. Pemeriksaan awal penting untuk mengelakkan berlakunya hipertensi dan bradycardia. Contohnya, jangan beri beta blocker jika nadi pesakit kurang daripada 60 bpm atau tekanan darah terlalu rendah. Yang ketiga adalah hati-hati dengan interaksi ubat. Interaksi ubat boleh meningkatkan kesan sampingan atau mengurangkan keberkesanan. Sesetengah ubat jantung boleh bertindak balas dengan ubat lain dan menyebabkan pendarahan. Contohnya, warfarin tambah aspirin boleh meningkatkan risiko pendarahan. Precaution yang keempat adalah pastikan IV pattern dan teknik aseptik jika ubat intravena. Laluan IV yang tidak pattern boleh menyebabkan ubat tidak masuk dengan betul. Teknik aseptik adalah untuk mencegah jangkitan dan komplikasi IV. Contohnya, pastikan tiada bengkak atau sakit di tempat IV sebelum beri ubat anti-arrhythmic IV. Yang kelima ialah precaution yang kelima adalah jangan beri ubat jika pesakit tidak stabil tanpa kebenaran dokter. Pesakit tidak stabil berisiko tinggi mengalami komplikasi ubat. Keadaan seperti tekanan darah terlalu rendah atau irama jantung tidak normal memerlukan penilaian dokter. Contohnya pesakit pingsan atau tekanan darah sangat rendah akan ditahan pemberian obat dan maklumkan dokter. Yang ketiga adalah pemantauan kesan dan kesan sampingan. Yang pertama adalah tekanan darah dan denyutan nadi. Obat anti-hipertensi dan beta blocker mempengaruhi tekanan darah dan kadar denyutan jantung. Pemantauan diperlukan untuk mengelakkan hipertensi dan bradycardia yang boleh membahayakan pesakit. Contohnya, selepas memberi amlodipine, periksa tekanan darah dan nadi, tahan ubat jika nadi kurang daripada 60. Yang kedua adalah ECG dan irama jantung. Ubat antiarrhythmic boleh mengubah irama jantung. ECG membantu mengesan aritmia awal dan menilai keberkesanan rawatan. Contohnya, pesakit yang menerima amiodarone, jantung kembali normal. Yang ketiga adalah tanda toksisiti ubat. Setengah obat jantung mempunyai jurat terapeutik yang sempit. Dos berlebihan boleh menyebabkan toksisiti yang serius. Yang keempat adalah kesan sampingan ubat. Ubat kardiovaskular boleh menyebabkan kesan sampingan ringan hingga sederhana. Kesan ini perlu diketahui pasti awal untuk rawatan boleh sesuaikan. Contohnya, SEA inhibitor, batuk kering berterusan, diuretik pening dan lemah, kalsium channel blocker, edema pada kaki. Yang kelima adalah respon terhadap ubat. Keberkesanan ubat dinilai melalui perubahan klinikal pesakit. Ubat dianggap berkesan jika simptom-simptom berkurang dan tanda vital stabil. Contohnya, tekanan darah menjadi stabil, denyut jantung normal dan tanda-tanda kegagalan jantung, CHF dan seperti sesak nafas dan edema pada kaki berkurang. Keenam adalah pemantauan keseimbangan cecair dan elektrolit. Setengah ubat kardiovaskular terutama diuretik mempengaruhi peras cecair dan elektrolit badan. Ketidakseimbangan elektrolit boleh menyebabkan aritmia dan kekejangan otot. Contohnya, diuretik seperti furosemide, pantau paras potasium dan jumlah urin. Kedua adalah pesakit mengadu kejang kaki, mungkin tanda hipokalemia. Yang keempat adalah pendidikan pesakit, yaitu patient education. Yang pertama adalah terangkan tujuan ubat dan kepentingan ambil ubat mengikut jadual.
Pengambilan ubat secara konsisten meningkatkan kebekasanan ubat. Pengambilan tidak teratur boleh menyebabkan tekanan darah tidak terkawal atau simptom jantung berulang. Contohnya, ubat ini perlu diambil setiap pagi untuk mengekalkan tekanan darah stabil dan mencegah stroke. Yang kedua adalah beritahu kesan sampingan dan bila perlu lapor. Setiap ubat mempunyai kesan sampingan yang berpotensi. Pesakit perlu tahu tanda awal supaya rawatan dapat diubah dengan segera. Contohnya, jika anda rasa pening teruk, sesak nafas atau batuk berpanjangan selepas makan ubat, sila maklumkan kepada jururawat atau doktor. Yang kelima adalah ingatkan gaya hidup sehat. Ubat lebih berkesan jika disokong oleh hidup sehat. Perubahan gaya hidup membantu mengurangkan beban kerja, jantung dan risiko komplikasi. Contohnya, diet yang pertama adalah diet rendah garam untuk kawal tekanan darah. Yang kedua adalah senam ringan seperti berjalan selama 30 minit sehari. Yang ketiga adalah berhenti merokok dan elakkan alkohol. Yang keenam adalah kepentingan temujanji susulan dan pemantauan rawatan. Temujanji susulan penting untuk menilai keberkesanan dan keselamatan ubat. Pemeriksaan berkala membolehkan doktor melaras dos ubat dan mengesan kesan sampingan awal. Contohnya, pesakit dinasihatkan hadir temujanji klinik untuk semakkan tekanan darah, ECG atau ujian darah secara berkala. Salam sejahtera, saya Stephanie. Saya akan menerangkan tentang gangguan pakai ubat kardiovaskular. Yang pertama adalah oral, iaitu melalui mulut. Ia dapat diberikan melalui mulut dalam bentuk kapsul, tablet dan sirap dan diserap melalui sistem gastrointestinal sebelum masuk ke dalam peredaran darah. Kemudian cara ini sesuai untuk rawatan jangka panjang seperti hipertensi dan kegagalan jantung. Seterusnya melalui cara intravenous. Cara ini adalah ubat diberikan terus ke dalam vena menggunakan suntikan atau infusi. Ubat ini memberi kesan serta-merta dan digunakan dalam keadaan kecemasan seperti shock, aritmia dan kegagalan jantung otot. Seterusnya, dos boleh dikawal dengan tepat melalui infusion pump sesuai untuk sakit tidak sedar atau tidak boleh ambil oral, contoh ubat. Dan seterusnya melalui cara subcutaneous. Cara ini adalah ubat disuntik ke dalam lapisan lemak di bawah kulit. Cara ini memberi penyerapan perlahan dan konsisten. Digunakan untuk pencegahan pembekuan darah. Kemudian mudah diberikan dan sesuai untuk rawatan yang berulang. Contoh ubat adalah seperti heparin. Seterusnya adalah melalui transdermal, iaitu ubat diletakkan pada kulit dan diserap secara berterusan ke dalam peredaran darah. Kontraindikasi dan interaksi diuretik. Diuretik yang pertama adalah diuretik pilug atau dikenali oleh loop diuretik. Contohnya adalah furosemide dan torsemide dan banyak lagi lah. So yang pertama, kontraindikasi yang pertama anuria yang menyebabkan pengumpulan ubat dalam badan yang meningkatkan risiko toksisiti dan kegagalan buah pinggang. Yang kedua adalah diuretik thiazide. Contohnya adalah hydrochlorothiazide. Kontraindikasi yang pertama adalah hypokalemia dan hyponatremia yang menyebabkan kelemahan otot,
kekeliruan sawan dan aritmia jantung. Yang kedua adalah GOT. Yang ketiga iaitu diuretik penjimat kalium, iaitu potassium sparing. Contohnya ialah di spironolactone dan amiloride. Kontraindikasi yang pertama iaitu hyperkalemia. Boleh menyebabkan aritmia jantung yang serius dan boleh membawa maut. Kontraindikasi yang kedua iaitu kegagalan buah pinggang teruk. Boleh menyebabkan yang keempat, diuretik osmotik. Kontraindikasi yang pertama iaitu kegagalan jantung. Diuretik osmotik meningkatkan jumlah cecair dalam salur darah pada peringkat awal. Ini boleh membebankan jantung dan memburukkan kegagalan jantung menyebabkan sesak nafas. Kontraindikasi yang kedua iaitu edema pulmonary. Peningkatan isi padu darah boleh menyebabkan cecair terkumpul di paru-paru